Rahim. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, terima kasih Danish. Sekejap. Okey. Baca dulu tu. Benda tu bagi tahu apa dia. Nama-nama penting. Apa masih? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan untuk kelas kita hari ini. Kita akan masuk tajuk baru iaitu tajuk bab 7. Kan? Sebab tajuk bab 6 kita dah selesai tentang tamadun Rom dan juga tamadun Yunani. So cikgu harap semua orang clear tentang tamadun Rom dan tamadun Yunani. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita mulakan dengan tajuk baru? Kok ada nak tanya apa-apa soalan? Ada tak nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada, okey. So cikgu harap clear tentang tamadun Yunani dan juga tamadun Rom. Okey, latihan cikgu bagi tentang bab 6, cikgu hanya ada dapat feedback daripada beberapa orang saja. So tolong, saya lagi cikgu reminder dalam grup, tolong hantar, siapa yang tak buat lagi tolong hantar. So kamu masuk kelas, kamu dengar tapi kamu tak apply ilmu ataupun pengetahuan yang kamu dapat tu dengan dalam latihan, so no point juga. Okay, so apabila dapat buat latihan, at least dia menguji kamu sama ada kamu faham ataupun tidak. Okay, okay, kita masuk dengan tajuk baru sebab pertama tak ada soalan. Kita masuk dengan yang bab 7 tentang satu lagi, kita akan tengok dua lagi tamadun. Kita tengok tadi itu daripada tamadun awal dunia kan, tamadun purba Mesir, macam-macam tamadun kan. So hari ni ada lagi dua tamadun yang kita akan belajar iaitu tamadun India dan juga tamadun Cina. Ini satu lagi peningkatan kita nak tengok bagaimana lokasi. Alisa tutup mic nak Alisa? Okay, thank you Alisa. Okay, so kita akan tengok bagaimana peningkatan tamadun India dan juga tamadun Cina. Okay, sebab kalau kita tengok setiap tamadun ni, dia ada satu dia punya kekuatan, dia punya trademark dia yang kita dapat nampak, dia punya kekuatan tamadun tu. Kan macam kita tengok tamadun Yunani, apa kekuatan dia? Dari segi pemerintahan dia, betul tak? Kemudian kita tengok tamadun Rom, dia punya kekuatan dia adalah segi seni bina. Begitu juga dengan tamadun India. So, yang sini kamu akan nampak tengok dinasti-dinasti dia lah. Boleh dengarkan suara cikgu? Boleh Boleh. Cikgu takutlah cikgu putus-putus ni. Tolong respon kalau ada apa-apa masalah. Okay. Putus-putus Sebab line internet. Itulah line internet cikgu ni ada masalah sikit. Kalau kata putus-putus, bagi tahu. Teruk sangat ke? Sekarang okey tak? Sikit je. Taklah ni teruk sangat. Oh, ada putus sikit. Okay. So masih boleh lagi lah. Boleh jalan Kalau kata tak dengar macam ni, tak dengar angkat tangan ke ataupun respon. Buka mic cikgu-cikgu tak dengar. Mungkin ada line. Sebab tadi kan hujan kan, takut line kurang sedikit. Sebab anak cikgu guna untuk BDR pun dia kata line tak berapa cantik sangat. Ya, kita cubalah. Okay, so dalam tamadun India, kita nak tengok tamadun India. Kita akan tengok pertama tentang apa dia tamadun India, betul, bagaimana lokasi dia. Dan yang ketiga adalah aspek yang paling penting lah dalam tamadun India iaitu perluasan kuasa dalam tamadun India. Nak kita bagaimana kuasa. Kat sini kamu akan tengok dinasti-dinasti lah. Kalau kita tengok India dan China ni, dia banyak dinasti-dinasti. Dia ada empire-empire dia. Sebab dia ada kuasa kan. India dengan China ni dia ada bagaimana dia perluaskan kuasa dia dekat negara dia keluar daripada satu jajahan empire pergi ke empire lain. Itu adalah tamadun India dan tamadun Cina. Sebab tu ada wujud berbagai-bagai dinasti daripada satu dinasti ni pergi ke dinasti yang lain, okay? Sebab dia ada raja-raja yang berbeza. Okay, kita tengok pertama tentang tamadun India. Okay, tamadun India, kita kata apabila kita tamadun India ni, dia boleh dikatakan dia setara dengan tamadun-tamadun seperti tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir, tamadun China. Dia sama
standing lah, kita setanding dengan tamadun-tamadun terunggul di dunia. So kita boleh katakan tamadun India ni juga adalah satu tamadun yang terunggul di dunia. Kenapa? Soalan dia kenapa kenapa kita kata dia sebagai tamadun terunggul di dunia? Okay, ini kerana peningkatan dia dalam pelbagai bidang. Kan kalau kita tengok dalam tamadun India ni, dia ada peningkatan dalam pelbagai bidang. Antaranya adalah bidang pemerintahan dia. Bagaimana isu pemerintahan dia, kemudian dalam bidang peluasan kuasa, ni yang utamalah, dan peluasan kuasa dia, dalam bidang ekonomi dia, dalam bidang kebudayaan, dalam bidang keagamaan. Ni kan agama Buddha kan. Sana dia agama Buddha. Kalau kita tengok ada Raja Osaka dekat India ni pun, dia bermula dengan peluasan kuasa dia nak luaskan kuasa, tetapi apabila berlaku peperangan, ramai yang mati, dia mula fokus kepada agama pula. Ni ada perubahan yang kita akan tengok dalam tamadun India nanti. Okay, and then last one adalah dalam bidang teknologi. Ini adalah kenapa kita katakan tamadun India ni adalah salah satu tamadun yang terunggul di dunia. Okay, sebab adanya peningkatan dalam pelbagai bidang ni, bidang-bidang yang kalau kita tengok dalam tamadun India ni lah bidang yang menunjukkan itu adalah you adalah tamadun, the best tamadun kan dekat dunia. Okay. Okay, next kita tengok tentang lokasi dan perkembangan tamadun India. Okay. Di mana tamadun India berada? Okay, selepas tamadun Indus. Kita tengok tamadun awal dunia kan. Kita ada tamadun Indus. So bila tamadun Indus runtuh saja, so pusat tamadun dia beralih kepada Lembah Ganges. Okay, perubahan ini merupakan tahap kedua. Tadi tahap pertama adalah tamadun Indus. Okay, tamadun Indus daripada tahap pertama. Kemudian pada tahap kedua, tamadun India ni dia berada menjadi asas penting kepada perkembangan dalam tamadun tersebut. Okay, maksudnya perubahan dia daripada yang pertama. Okay, tahap pertama dia berada dekat tamadun Lembah Indus kan, tahap pertama tadi. Apabila tamadun Lembah Indus tadi runtuh, barulah perkembangan kepada tahap yang kedua, iaitu kita panggil sebagai tamadun yang berada di Lembah Ganges. Ini tadi Lembah Ganges lah. So dia berada di Lembah Ganges. So inilah tahap kedua dalam tamadun India yang kita akan tengok lepas ni. Okay. Next, perkembangan di sekitar Lembah Ganges membawa kepada kemunculan kerajaan-kerajaan kecil yang dikenali sebagai Janapada. Ini yang permulaan kepada apabila tamadun Indus runtuh, dia bergerak kepada Lembah Ganges. So di Lembah Ganges tu mula muncul kerajaan-kerajaan kecil. Alamak. Okey, dia mula muncul kerajaan-kerajaan kecil ataupun wilayah-wilayah kecil lah yang kita dapat kenali dia sebagai Janapada. So Janapada ni kecil. Kemudian daripada wilayah-wilayah kecil tadi, kerajaan-kerajaan kecil tadi, dia membentuk satu kerajaan yang lebih besar, kita panggil sebagai Mahajanapada. Maha ni besar lah. Kecil-kecil tu adalah Janapada. Apabila setiap Janapada tadi bergabung, dia akan membentuk satu kerajaan yang besar, kita panggil sebagai Mahajanapada. Okay, so ini peta yang menunjukkan kerajaan Mahajanapada lah. Nama-nama Matsya, Vatsa, Chedi, ini semua adalah kita kenali sebagai Janapada lah. Nama kepada Janapada tu ada nama-nama dia. Tapi semua ni adalah sebenarnya adalah Janapada. Janapada tu adalah wilayah kecil. So semua Janapada ni bergabung, kita jadikan satu bentuk yang ini ni semua, satu ruang besar ni adalah kita panggil dia sebagai Mahajanapada. Ni isa Mahajanapada. Okay, ini yang cikgu simpulkan tadi kan. Okay, tahap perkembangan tamadun India, dia ada dua tahap. Tahap pertama berada daripada tamadun Lembah Indus. So permulaan dia, tamadun India ni bermula dengan asal dia adalah tamadun Indus. Tamadun Indus yang berada dekat Lembah Indus. Kan sebab tamadun Indus dia berada di Lembah Indus. Kemudian apabila dia runtuh, dia pergi perkembangan yang kedua. Okay, dia masih lagi dalam tamadun India. So tahap yang kedua dalam tamadun India kita panggil dia sebagai ini is a real tamadun India yang
berkembang di kawasan Lembah Ganges. Ni kawasan Lembah Ganges. So ingat tahap pertama di Lembah Indus, tahap kedua di Lembah Ganges. Di Lembah Ganges sekarang masih ada. Okay. Dan bentuk kerajaan dia ada dua. Satu Janapada iaitu kerajaan-kerajaan kecil yang bersifat kepuakan, dan apabila Janapada ini bergabung menjadi satu kerajaan yang lebih besar, kita panggil sebagai Mahajanapada, yang diterajui oleh raja. Ini ada raja. So setiap satu kerajaan yang besar ni, Mahajanapada mesti ada seorang raja yang mentadbir. Seorang raja yang mentadbir. So raja ni akan mentadbir setiap Janapada yang ada di dalam Mahajanapada. Okay, clear? Okay, kerajaan Magadha. Ni satu lagi, kerajaan Magadha. Okay, tadi adalah ini kerajaan yang kita panggil sebagai Janapada tadilah. Salah satu Janapada yang ada dekat Mahajanapada adalah yang kita panggil sebagai Magadha. Okay, so kerajaan Magadha dia terletak di timur laut India. Ni kita kalau mau belajar tentang geografi, utara, selatan, kan? Timur, ni timur, barat. Ke atas sikit adalah timur laut. So ini ada berada daripada timur laut, di kawasan timur laut India, dan dia muncul sebagai kuasa penting di India. So Magadha ni adalah salah satu kerajaan yang agak penting lah di India. Okay, semula kuasa India tu bermula dengan Magadha. Okay, Magadha menguasai kerajaan lain di India antara tahun 540 hingga 490 sebelum Masihi. So Magadha ni dia dah ambil, dia kuasai sikit-sikit. Sebab dia orang ada, kita kata dalam tamadun India ni dia lebih kepada peluasaan kuasa. Dia nak kuasa dia perlu diluaskan. So luas dia perlu takluk. Dia perlu kuasai ataupun dia perlu menakluki kerajaan-kerajaan kecil yang lain. Barulah dia jadi satu kuasa yang besar. Ya, so Magadha ni dikuasai kerajaan lain di India antara tahun 540 hingga 490 sebelum Masihi. Okay, kerajaan ni kenapa dia berjaya? Okay, kenapa kerajaan Magadha ni menjadi satu kuasa yang penting di India? Disebabkan salah satu faktor dia adalah kedudukan dia yang strategik di Lembah Ganges. So kedudukan dia strategik, dia berada di timur laut. Okay, dan di tepi kan, so di tepi. So kedudukan dia untuk pelayaran dan sebagainya itu adalah terbaik. Sebab tu kita kata kenapa kerajaan Magadha ni adalah satu kerajaan yang kuat ataupun berkuasa di India, disebabkan ini salah satu faktor dia adalah kedudukannya yang strategik. Okay, so apabila kedudukan yang strategik ini akan menyebabkan Magadha ni menguasai laluan perdagangan utama di Sungai Ganges. Kan, di tepi ni Magadha, tepi ni adalah Sungai Ganges. Ni nampak di Sungai Ganges di atas tu, kan? So dia akan menguasai laluan perdagangan utama di Sungai Ganges. So Sungai Ganges ni dijadikan sebagai laluan perdagangan lah. So pedagang-pedagang membawa barang-barang untuk dijualkan kan, untuk jual beli lah kan, jual beli berlaku di Sungai Ganges. Sungai Ganges ni, so apabila Magadha ni akan menguasai lah apa yang berlaku. Okay, kemudian kemunculan Magadha juga menandakan bermula perubahan dalam sistem politik di India. Okay, so dalam India ni dia mulalah apabila ada perluasan kuasa, so kita kata sistem politik di India juga akan berubah. Dia akan berubah. Okay, so ini meletakkan asas bagi kemunculan kerajaan-kerajaan lain seperti so apabila adanya sistem politik ataupun perluasan kuasa bermula di India disebabkan Magadha tadi, so dia menjadikan ada kemunculan kerajaan-kerajaan lain seperti ini 3 yang kamu kena ingat lah. Ini kita akan tengok satu-satu tentang perluasan kuasa di dinasti Nanda, kemudian dinasti Maurya dan juga dinasti Gupta. So 3 dinasti ataupun kita panggil sebagai kerajaan yang muncul. Okay, yang muncul akibat daripada perubahan peluasan kuasa di India. Okay, akibat peluasan kuasa di India wujudlah kerajaan-kerajaan baru yang kita panggil sebagai yang pertama kerajaan dinastik Nanda, yang kedua kerajaan dinasti Maurya, yang ketiga kerajaan dinasti Gupta. So ada 3 kerajaan yang terbentuk.
Okey, dan kerajaan-kerajaan ini berjaya meluaskan kuasa sehingga terbentuk kerajaan dan empayar yang luas. So, setiap dinasti ni dia berjaya menghasilkan satu empayar yang luas. Empayar dia kalau kita sekarang pun masih ada lagi dia punya kesan-kesan empayar dia. Okay, dia kuasa dia, dia berkuasa lah, muka daripada kerajaan yang agak berkuasa. Okay. Okay, so kita tengok yang tadi tentang lokasi dan perkembangan. Sebelum kita masuk pergi ke peluasan kuasa antara setiap tamadun tu, cikgu nak uji sedikit apa yang kamu dah dengar tadi lah, apa yang cikgu bebel tadi, yang cikgu cakap tadi. So kita uji sikit. Okay, yang pertama, siapa boleh jawab? Namakan pusat tamadun di India mengikut tahap perkembangannya. Namakan pusat tamadun di India mengikut tahap perkembangannya. Tahap perkembangan tahap pertama, apa nama tamadun dia? Siapa boleh jawab? Tamadun Indus. Cikgu sebut Indus. tamadun Lembah. Indus. Pandai. Lembah Indus. Tamadun lembah Indus. Tahap kedua kita panggil dia sebagai apa? Tamadun Suara cikgu sampai cikgu. Oh ya ke? Alamak, tak syok pula lain hari ni. Lembah Ganges. Lembah Ganges. Pandai Alisa. Okay, so kita ada suara cikgu sekat-sekat lah. Tak apa, nanti kita tanya dalam. Nampakkan dalam slide. Boleh nampak tak kat slide? Slide nampak tak? Nampak. Okay, slide nampak. Okay, so siapa jawapan dia? Okay, pertama tadi kawan-kamu dah jawab. Kita ada dua tahap perkembangan dalam tamadun India. Tahap pertama kawan-kamu jawab tadi, dia berada di tamadun lembah Indus. Betul? Okay, itu tahap pertama. Tahap kedua dia berada di mana? Betul. Namakan pusat tamadun India pada tahap kedua. Lembah Apa dia? Ganges. Lembah Ganges. Lembah Ganges. Pandai Lisa Danish, right? Okay, so lembah Ganges adalah tahap kedua dalam pusat tamadun di India. Good. Okay, soalan yang kedua. Tahap pertama, tahap kedua. Okay, yang kedua, namakan dua jenis kerajaan yang muncul di India pada tahap kedua. Dua jenis kerajaan yang muncul di India pada tahap kedua. Tadi dekat lembah Ganges, dia ada wujud negara kerajaan-kerajaan yang kita panggil sebagai kerajaan kecil dan juga kerajaan yang lebih besar. Apa nama kerajaan tu? Janapada. Lagi? Magadha. Dia nak dua. Magadha. Janapada. Okay, Magadha juga bolehlah. Kita kata betul, Magadha, negara-negara lah, dua jenis kerajaan negara yang muncul, kita boleh letak Janapada. Okay. Kemudian kita boleh letak sebagai Magadha dan sebagainya. So kamu boleh letak contoh-contoh yang ada dalam peta tersebut. Okay, tetapi biasa kita sebut adalah Janapada ataupun kamu boleh sebut Mahajanapada. Okay, next. Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Magadha muncul sebagai kerajaan yang kuat dalam sebut tadi? Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Magadha muncul sebagai kerajaan yang kuat? Magadha ni satu kerajaan yang sangat kuat. Kenapa? Mesti ada sebab. Apa faktor dia? Kuasa yang penting. Kurang tepat. Dia punya tempat dia macam mana? Kita tengok dekat kedudukan Magadha. Sistem politik. Kewujudan Peranan penting dalam sistem politik. Kalau ikut Magadha, tahap perubahan sistem politik tu berlaku. Okay. Tetapi kenapa perubahan sistem politik? Apabila kata perubahan sistem politik, dia menjadikan Magadha ni adalah satu
kerajaan lah, kerajaan yang kuat. Betul tak? Dia jadi satu kerajaan yang kuat. So apa penyebab? Kenapa kerajaan Magadha ni kita panggil dia sebagai kerajaan yang kuat dan terpengaruh di India? Di mana kedudukan dia? Kedudukan kerajaan. Bagaimana Timur Laut. kedudukan dia? Timur Laut. Kerajaan Magadha ni berada kedudukan dia yang strategik berada di timur laut India. So, dia kata kenapa kita katakan apa yang dia kawal? Magadha ni dia kawal apa yang dikawal oleh Magadha dekat Sungai Ganges? Kan? Sungai Ganges. Timur laut, okey. Okay, faktor yang menyebabkan kerajaan Magadha muncul, cikgu bagi jawapan. Kenapa faktor yang menyebabkan dia muncul sebagai kerajaan kuat dan terpengaruh di India disebabkan dia punya kedudukan dia yang strategik yang berada di timur laut India yang menyebabkan dia boleh mengawal laluan perdagangan di Sungai Ganges. Itu dia punya faktor kenapa Magadha muncul sebagai kerajaan yang kuat dan terpengaruh. Okay, boleh? Okay, kita masuk next. Sorry, ada lagi satu. Menyatakan 3 kerajaan dinasti yang muncul di India pada tahap kedua. Tadi ada 3 dinasti kan? Apa dia? Dinasti pertama. Ashraf. Dinasti Nanda, Maurya, Gupta. Gupta. Dinasti Nanda. Lagi? Maurya. Maurya dan Gupta. Kalau anak cikgu yang datang, cikgu panggil Ashraf, anak cikgu yang mai. Nama anak cikgu pun seorang yang kecil, Ashraf nama dia. Itu cikgu panggil Ashraf, anak cikgu yang mai. Cikgu panggil Ashraf dalam ni bukan Ashraf kat rumah. Okay, so kita ada 3 kerajaan dinasti yang muncul, iaitu dinasti Nanda, Maurya dan juga Gupta. Okay, good. Semua orang boleh jawab. Okay, next. Kita tengok bagaimana perluasan kuasa dalam tamadun India. Okay, tamadun India ni kata-kata perluasan kuasa. Bagaimana dia menguasai. Sebab kita tengok tadi, Magadha pun dia dah mula mewujudkan sistem politik dia. Dia mula meluaskan kuasa dia. Menyebabkan dia menjadi satu kerajaan yang kuat. So kita nak tengok bagaimana perluasan kuasa dalam tamadun India. Terutamanya kita nak tengok apabila Magadha tadi dah buat kuasa dia dah besar, dia wujudkan ada 3 dinasti tadi, 3 kerajaan baru. So setiap dinasti ni ada perluasan kuasa dia yang berbeza. Cara dia meluaskan kuasa dia, cara yang berbeza. Ini kita nak tengok. Okay. Okay, ni sebut tadi. Okay, kita sebut tadi dah. Perluasan kuasa bermaksud usaha kerajaan atau raja menguasai dan meluaskan pengaruh terhadap pihak lain. So dia cuba menguasai dah. Macam dia menakluki kerajaan yang lain. Okay, sebab dia nak memperluaskan lagi kuasa dia. Apabila raja ni dia berkuasa, dia macam boleh takluk lah. Aku berkuasa, orang ni semua kena dengar. Semua kerajaan-kerajaan kecil yang ada dekat sana akan dengar. Okay, raja tu. Okay, kita tengok dalam perluasan kuasa dalam India, dia ada 2 kaedah. Okay, 2 kaedah ataupun cara yang digunakan dalam perluasan kuasa di India. Yang pertama secara fizikal dan yang kedua secara keagamaan. So, ada 2 kaedah diguna pakai. Yang pertama iaitu secara fizikal dan yang kedua adalah secara keagamaan. Kita nak tengok bagaimana fizikal, bagaimana keagamaan berlaku. Okay, dan perubahan ini berlaku bagi memastikan kesejahteraan dan perdamaian wujud dalam tamadun India. Ini dia punya tujuan utama kenapa perluasan kuasa perlu berlaku. Okay, kenapa perubahan dia nak lakukan. Okay, dia nak pastikan kesejahteraan dan perdamaian wujud dalam tamadun India. So dalam tamadun tu dia nak ada kewujudan pendamaian lah, tak nak bergaduh, berperang kan. Dia nak pastikan damai saja itu. Okay, so faktor perluasan kuasa, kita tengok ada beberapa faktor yang menyebabkan perluasan kuasa berlaku. Okay, pertama, perluasan kuasa tentang kekuatan tentera.
Okay, kekuatan tentera. Yang kedua, cikgu tunjuk yang secara detail lah. Okay, so kita ada 2, 4, 5 faktor yang menyebabkan perluasan kuasa berlaku. Pertama, kekuatan ketenteraan. Okay, kekuatan tentera. Bagaimana tentera itu berkuasa? Apakah kita ada tentera bergajah, tentera berjalan kaki, tentera berkuda. So berapa ramai tentera yang ada? Ini kata kekuatan tu, kekuatan ketenteraan. Dasar pemerintah, bagaimana dasar yang diguna pakai raja yang memerintah kerajaan tersebut. Okey, yang ketiga sumber manusia, berapa ramai manusia yang ada dalam kawasan-kawasan tertentu. Diplomasi keagamaan, okey, agama yang diguna pakai, dan last sekali adalah keuangan. So ini adalah faktor perluasan kuasa yang berlaku di tamadun India. Okey, kita tengok satu-satu. Pertama, kekuatan tentera, okey. Kerajaan memerlukan pasukan tentera yang kuat. Mestilah semua negara apabila kita kata tentera, semua nak tentera yang kuat. Mana ada orang kata tentera lembek semua kan? Mesti tentera yang kuat. Sebab dia nak berlawan, dia nak berperang. So mestilah tentera yang kuat. Okay? Dan tujuan tentera ni adalah ataupun fungsi tentera ni adalah untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Semua orang tahu. Tentera dimesti untuk mempertahankan negara. Sebab tu tentera ni apabila kita wujudkan ketenteraan dalam setiap individu, dalam setiap dalam masyarakat di setiap negara, dia akan mewujudkan satu kecintaan ataupun satu sifat sayang kepada negara sangat tinggi. Itu adalah tentera. Dia memang akan cintakan negara lebih daripada nyawa dia. Ya. Itu tentera. Kemudian dasar pemerintahan. Dasar pemerintahan. Bagaimana dasar pemerintahan? Diperintah oleh raja. Dekat tamadun India, perluasan kuasa, apabila kita faktor yang perluasan kuasa dia nak luaskan ni adalah disebabkan oleh pemerintahan dia siapa? Raja. So raja tu yang nak pastikan kuasa dia diluaskan ke wilayah-wilayah yang lain. Okay, so dasar perluasan kuasa ditentukan oleh pemerintahan yang diterajui oleh raja. Sebab di India memang yang diterajuinya adalah raja. Raja yang menerajui pemerintahan di tamadun India. Okay, kemudian sumber manusia. Bagaimana sumber manusia? Adakah manusia mencukupi? Okay, adakah masyarakat ataupun rakyat di dalam negara tersebut mencukupi dan dapat menjamin sebuah kerajaan ditadbir dengan baik dan berkesan. So kalau sumber manusia dia ada, tak ada orang yang nak bekerja, tak ada orang yang nak membantu kerajaan untuk mencapai. Tak cukup bagaimana satu kerajaan tu boleh ditadbir dengan baik. Kan dari segi ekonomi dia semua tu akan memberi kesan. Sebab tu sumber manusia adalah salah satu faktor yang penting untuk pastikan perluasan kuasa boleh berlaku. Okey, yang seterusnya diplomasi keagamaan. Perluasan kuasa tidak bergantung kepada aspek ketenteraan semata-mata. Sebab kalau kata kita nak tentera saja, kuat tentera boleh kuasai, tidak. Di India dia ambil aspek keagamaan juga. Okey, sebab dia akan memperkuasa dalam pengaruh yang pertama keagamaan dan juga aspek kemanusiaan. So dia nak mempengaruhi, dia mesti tarik orang lain tu kepada agama yang dia anuti lah. Kan macam kalau dia Buddha, dia kalau boleh sekali dia nak orang yang ditakluk tu bersama-sama dengan agama dia. Ni kata aspek keagamaan. Dia nak luaskan kuasa dia. Dan juga aspek kemanusiaan. So ada peri kemanusiaan lah dari segi kemanusiaan ni dia ambil lah satu-satu aspek untuk pastikan perluasan kuasa tu berjaya. Dan last sekali kewangan, pastilah. Sebab kalau nak luaskan kuasa, kewangan mesti ada. Tak ada duit, macam mana nak luaskan kuasa? Okay, perluasan kuasa memerlukan pembiayaan daripada perbendaharaan kerajaan. So bendahara lah, bendahara kerajaan perlu biayai dia punya perluasan kuasa dia. Itu adalah kewangan. Usaha perluasan kuasa juga menghadapi kesukaran tanpa kekuatan kewangan. Kalau kewangan tak ada duit, macam mana usaha perluasan kuasa tu nak berjaya? So memang tak berjaya sebab tak boleh nak jalan. Kan? Kalau kita nak bagi tentera, kita nak sediakan kuda, perlu duit tak? Perlu. Kita nak sediakan alatan peperangan, kita nak sediakan senapan ataupun apa-apa alatan peperangan, perlukan duit. Semua perlukan kewangan. Okay? Sebab tu kewangan juga adalah salah faktor yang penting untuk perluasan kuasa di tamadun India. Ya, clear? Okey.
Next, kita tengok bisa bentuk perluasan kuasa. Tadi kita tengok faktor perluasan kuasa. Macam mana faktor tadi, ada 5 faktor tadi yang menyebabkan perluasan kuasa di tamadun India boleh berlaku. Mesti ada 5 faktor ni. Okay, kemudian bagaimana bentuk pula? Tadi dah tahu dah, okey, kena ada kewangan, kena ada tentera, kena ada diplomasi, kena ada agama, semua tu perlu diambil kira kalau nak perluasan kuasa. Okey, dah tahu dah ada cukup semua ni. Sekarang bagaimana bentuk perluasan kuasa? Bagaimana bentuk yang dia nak guna pakai? Kita tengok tadi kan, ada 2 tadi kan? Yang pertama fizikal, yang kedua keagamaan. So ada 2 bentuk perluasan kuasa iaitu fizikal dan keagamaan. So fizikal ni luaran lah yang kita boleh buat. Kita boleh buat. Banyak kita pergi berperang. Ini adalah fizikal. Pergi berperang, pergi takluk, semua tu adalah fizikal. Keagamaan kepada spiritual. Okay, spiritual. Untuk menarik orang secara untuk menyembah apa yang disembah lah. Contohnya kan. Okay. So kita tengok yang pertama, fizikal. Bagaimana kaedah perluasan kuasa ni dalam bentuk fizikal. Okay, kita tengok kat sini apabila kita kata fizikal, dia lebih kepada menguasai wilayah lain. Nampak tak? Fizikal ni dia nak kuasai wilayah lain. Ini fizikal. Nak kuasai wilayah lain. Okay, fizikal bergantung kepada sempadan wilayah. Maksudnya dia nak tengok, dia nak kuasai. Katakan untuk perluasan kuasa dalam bentuk fizikal ni, dia nak kuasai. Okay, main dia adalah menguasai wilayah lain. Okay, so penguasaan wilayah lain ni boleh membentuk satu empire yang besar. Nampak tak? Kerajaan ni lain. Empire ni lagi besar lah. Satu empire ni adalah satu yang lebih berluas daripada kerajaan. Kerajaan dalam bentuk kerajaan, tetapi empire ni adalah satu lagi yang lebih besar. Ni semua kerajaan-kerajaan nak supaya dia ada empire yang kuat, kukuh, orang takut. Bila kata yang empire ni dia dah seorang, orang lain dah takut. Kenapa takut? Mungkin dari segi kekuatan tentera dia yang memang kuat. So ada dia punya empire, kekuatan dia. Okay, perluasan kuasa berlaku apabila kerajaan yang tewas mengakui taklukan dia. So dia apabila yang kerajaan yang tewas tadi, okey, dia akan akuilah. Okey, akui yang bahawa kerajaan yang menang tadi menakluki kawasan dia. Kemudian mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan yang menang. Apabila kerajaan yang kalah tu dia kata okey, surrender, kami akan ikut, akan patuh segala peraturan yang kerajaan baru. Contohnya Magadha tadi kan, Magadha tentukan, okey, kami ikut. So apabila dia kata gitu, maksudnya wilayah dia kerajaan tersebut. Contoh katalah Magadha tadi kan, tadi kata Magadha, so Magadha ni dia dah dia letak satu kerajaan yang lain dalam Janapada tu, dia kata okeylah, dia kata okey, kami semua surrender, kami akan ikut segala peraturan. So sekarang Magadha secara mutlaknya, secara sahnya dia dah menakluki kawasan Janapada tersebut. Okay, nampak faham tak? Okay, apa faktor yang mendorong dasar perluasan kuasa dilaksanakan? Yang pertama, kekuatan ketenteraan. Ini sebut tadi kan, ini semua penting. Disiplin pasukan tentera. Ini paling penting. Sangat-sangat penting. Disiplin pasukan tentera ni adalah paling penting. Okay? Faktor yang paling penting untuk memastikan perluasan kuasa itu berlaku. Okay? Selain daripada kekuatan tentera, kekuatan ni di segi dia punya nak pegang pistol ke nak menembak kekuatan dia lah kan. Tapi disiplin sangat penting. Disiplin ni mesti mematuhi, maksudnya dia boleh mengikut arahan. Kan, mengikut arahan ketua dia. Ketua dia kata okey, kita bermula dengan di depan, bermula bagaimana untuk strategi penyerangan tu dilakukan, itu bermula dengan disiplin. Okey, dan yang ketiga adalah dasar pemerintahan raja. Ini juga adalah faktor juga mendorong dasar perluasan kuasa dilaksanakan. Okey, pemerintahan raja. Next. Okay. Perluasan fizikal dalam tamadun India dapat dilihat dalam pemerintahan dinasti berikut. Ini dalam tadi cikgu kata fizikal tadi dia nak menakluki wilayah yang lain. Okay, bagaimana dia ditakluki, ada faktor tadi. Satu faktor kekuatan ketenteraan, faktor disiplin tentera, dan yang ketiga adalah pemerintahan raja tadi. So kita dah ada faktor tu. So sekarang ni apabila kita tengok perluasan berlaku dalam bentuk fizikal, okay,
kita akan nampak berlakunya pemerintahan okay, macam ni. Perluasan kuasa yang berlaku di tamadun India ni, kita akan nampak paling jelas lah berlaku di dinasti berikut. Ada 3 dinasti cikgu sebut tadi kan. Yang pertama dinasti Nanda, yang kedua dinasti Maurya dan juga dinasti Gupta. So dalam perluasan kuasa di India ni, okay, dinasti-dinasti ini yang monopoli tentang bagaimana dia meluaskan kuasa dia kepada wilayah-wilayah lain. Ini ni, okay, kerajaan dinasti Nanda, kerajaan dinasti Maurya dan kerajaan dinasti Gupta ni adalah antara dinasti ataupun kerajaan yang menggunakan faktor-faktor tadi untuk memastikan perluasan kuasa berlaku. Okay, faham ah? Okay, perluasan kuasa mencapai tahap tertinggi, okay, tahap tinggi semasa pemerintahan dinasti-dinasti berikut. Okay, maksudnya perluasan kuasa memang secara meluasa, okay, sangat-sangat luas lah. Maksudnya setiap kerajaan dalam dinasti ni dia akan menakluki menakluki wilayah kerajaan lain, kerajaan. So benda ni makin lama makin besar dan kita nampak dinasti ni adalah satu dinasti yang kuat, paling tinggi kan. Okay. Kemudian dinasti ini membentuk empayar yang luar disebabkan oleh pertama kekuatan ketenteraan dan dasar pemerintahan. Nampak ulang balik je, sama je. Okay. Poin dia adalah apabila nak buat perluasan kuasa perlu ada kekuatan tentera dan dasar pemerintah. Okay. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Nak tanya. Dengar tak suara cikgu? Putus-putus lagi ke? Tak ada. Ada putus Okay sikit dah? tapi okey. So clear dah? Setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Clear. Tak ada soalan? Tak ada. Okey, kita sambung. Sambung boleh? Boleh sambung? Boleh. Boleh. Okey. Okey, perluasan kuasa. Kita dah tengok tadi. Kita tengok pertama tentang perluasan kuasa di dinasti Nanda. Kan kita tengok 3 tadi kan? Okey, pertama kita tengok di Nanda. Macam mana Nanda buat? Okey, apa yang Nanda buat? Okey, kita tengok tadi ada 2 faktor kan? Satu punya dinasti berbeza, dari segi berbeza. Tersekat-sekat sampai pukul tersekat juga ke? Respon Sat? Teruk sangat ke line? Tak teruk sangat. Cuma sangkut tu ada sangkut lah. Yo, sekat-sekat yo. Sangkut juga kalau sangkut kita nak sambung hari apa tah? Tu line tak cantik, kamu dengar putus-putus tak syok juga. Dia nak sambung. Esok kamu ada kelas ke? Esok pagi? Esok ada. Esok kan hari Jumaat. Ada kelas? Sebab kita banyak lagi ni tentang satu dinasti Nanda, lepas tu Gupta, lepas tu Maurya, lepas tu last sekali barulah kita Cikgu, nak tengok esok pukul 3 cikgu. panjang lagi ni. Lepas hari Jumaat. Pukul 3 esok cikgu ada LDP dengan panitia sejarah, tak boleh nak masuk kelas kamu. Kalau hari ni petang lain cikgu okey tak? Panggil cikgu ni. Petang boleh? Tanya kamu dulu lah. Kalau petang boleh. Boleh cikgu, boleh. Cikgu kau apa? Yang lain? Wah,